Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, kita jumpa lagi. Untuk hari ini kita dalam subjek sains komputer, ya, tingkatan 4. Kita masih lagi dalam tajuk 2.0 pekalan data. Jadi untuk hari ini kita akan menyambung lagi tajuk 2.3, iaitu pembangunan pekalan data hubungan. Kita masih lagi dalam tajuk 2.33, iaitu memasukkan data dalam jadual melalui boran. Di tajuk ini kita belum habis. Minggu lepas kita hanya sempat membuat satu coding, untuk PHP, di mana kita nak menghubungkan PHP kepada database kita. Okey, 2.3.3, memasukkan data dalam jadual melalui boran. Okey, langkah-langkahnya kita ada 4. Menghubungkan atur cara PHP ke database pinjaman buku. Yang ini kita telah selesai. Okey. Dan untuk hari ini kita akan tengok bagaimana nak menghubungkan atur cara PHP ke database, jadual pinjaman buku. Dan kita juga akan membuat atur cara bagaimana nak menghubungkan atur cara HTML ke dalam atur cara PHP. Dan bagaimana atur cara PHP nak hubungkan balik kepada HTML. Kita buat two ways lah. Dan akhir sekali kita akan memasukkan data melalui boran di HTML. Tajuk ini telah selesai. Jadi kamu mesti menyiapkan tugasan ini dahulu, iaitu bagaimana nak menghubungkan atur cara PHP ke database pinjaman buku. Dan untuk hari ini kita akan sambung, yang ini kita dah buat. Kita akan sambung langkah yang kedua. Bagaimana nak menghubungkan atur cara PHP ke database jadual pinjaman buku. Okey, yang nombor 2, langkah yang kedua, kita nak menghubungkan atur cara PHP ke database jadual pinjaman buku. Yang pertama tu kita buat kita hubungkan PHP ke database pinjaman buku. Yang ini kita nak link, nak hubungkan ke jadual pinjaman buku. Jadi kita ada 3 jadual dalam database pinjaman buku, iaitu jadual buku, jadual peminjam dan juga jadual pinjaman. Menghubungkan atur cara PHP ke database jadual peminjam dulu. Okey, yang pertama kita buka Notepad. Jadi sebelum kita buka Notepad, kita kena aktifkan dulu kita punya XAMPP. Okey, kita aktifkan dulu kita punya XAMPP. Okey, klik start pada Apache. Klik start pada MySQL. Okey, apabila kedua-duanya telah dihubungkan pada localhost, klik admin pada MySQL. Okey, seterusnya kita buka Notepad, plus. Okey, pergi dekat search, type Notepad. Okey, open Notepad. Dan klik file pada menu file dan klik new file. New file. Okey, dah buka new file. Save file tersebut di XAMPP. htdoc nama folder, nama kita lah ni, dengan nama pinjaman buku di database pinjaman buku dengan nama masuk peminjam. Okey, cs cari XAMPP, file XAMPP, file XAMPP htdoc
nama kita. Okey, yang ni nama cikgu lah. Kamu cari nama kamu. Yang ni kita dah buat hari tu. Lepas tu pada pinjaman buku, database pinjaman buku, kita bagi nama masuk peminjam. Masuk peminjam. Okey, .php. Dan klik save. Lepas tu kita type atau cara yang di bawah ni. Okey, dan kita klik save. Jadi atau cara ini kita nak hubungkan kepada jadual peminjam di localhost kita. Okey, kita type sama-sama ya. Yang pertama kita buka kita punya PHP punya coding, buka dan tutup ya. Tanda soal dan kita tutup ya. Okey. Letak kat bawah. Lepas tu kita type if kita nak beritahu if is set S-E-T, okay, is set. Okey, kita buka kurungan, tutup. Is set parameter dia simbol dollar underscore post P-O-S-T. Okey. Kita buka kurungan yang bukan ni, yang ni yang tanda lurus tu. Okey, dalam ni submit kita submit S-U-B-M-I-T. Okey, bila submit, okey, tutup bila submit yang ni kita tutup maksudnya kita ada dua lah di sini yang ni tutup, yang ni satu lagi. Okey, ini kita guna if kita buka satu. Okey, buka kata tu Okey, kita nak beritahu dia iaitu ID peminjam ni. Okey, yang ni untuk masuk peminjam, so kita kena ambil lah attribute pada table peminjam. Jika kita tengok localhost ni untuk table peminjam table peminjam, so pada peminjam kita ada berapa attribute. So strukturnya kita ada 3, ID peminjam, nama peminjam dan telefon peminjam. Okey, so ejaan ni mesti sama ID peminjam, copy, buka notepad balik. ID peminjam ni dia mesti sama hurufnya. Okey, ID peminjam equal parameter dia post iaitu ID peminjam lah. Ini tutup. Okey, dalam dia 2, sini kita tulis ID peminjam mesti sama lah. Okey, ID peminjam. Lepas tu titik, jangan lupa titik koma tu. Okey, yang ni kita copy saja sebab kita ada 3. Okey, control copy, kita copy. Okey, yang kedua ialah nama peminjam dalam database kita ni, nama peminjam. Okey, nama peminjam, ini pun nama peminjam, nama peminjam dan
Okay, satu lagi. Untuk atribut satu lagi ialah telefon peminjam. Okay, yang ketiga. Hurufnya mesti sama. Huruf besar dan juga huruf kecil mesti sama. Right, so dah selesai. Jika ni kita beritahu DB Connect. Okay, so dia akan connect lah. Okay, parameter DB Connect. Okay, DB Connect equal MySQL query. Ada query. No, MySQL Connect Connect. Okay, yang ni MySQL Connect. Kita akan connect kepada kita punya localhost lah. Okay, yang kita buat sebelum ni Okay, localhost. Dalam ni localhost. Kita akan connect kepada localhost kita. Okay. Lepas tu koma. Besar sikit kita punya username nya ialah root Ni koma root root koma dan password kita biarkan koma dan kita punya nama database kita punya database iaitu pinjaman buku database kita namanya pinjaman buku. Okay, so dia akan connect kepada database pinjaman buku di SQL. Okay, dan seterusnya kita akan buat query. Okay, SQL equal MySQLi query query. Okay, kita akan hubungkan kepada DB Connect DB Connect. Okay, copy paste ini saja, koma. Okay, maksudnya DB Connect ini dia akan hubungkan file ini kepada database kita pinjaman buku. So kita punya query sini kita akan meminta DB Connect ini akan hubungkan pula kepada jadual pada pinjaman buku. So kita beritahu dia insert into nama kita punya jadual ialah peminjam. Okey, iaitu kita ada 3 attribute dia ada 3 attribute yang ni iaitu ID peminjam. Okey, ID peminjam, koma. Yang kedua nama peminjam, copy. Dan yang ketiga ialah kecil sikit dan yang ketiga ialah telefon peminjam. Copy telefon peminjam yang ketiga. Yang ni kita tutup dia punya kurungan. Okey, kurungan yang ni okey, ni
belum lagi ni yang DB Connect So kita beritahu dia value untuk attribute ini ialah, kita kecilkan sikit, value buka kurungan, yang ni lah yang depan ni, dia ada simbol parameter dia, copy je. Okey, Ctrl V, tutup, koma. Okey, tak nampak Okey, lepas tu nama peminjam, parameter dia. Okey, Ctrl V, jangan lupa simbol pembuka dan penutup kata yang satu tu, koma. Dan yang ketiga ialah telefon peminjam. Okey, telefon peminjam. So ni tertinggal ni, telefon peminjam. Okey, cuba kecilkan lagi. So yang ni kita tutup. Okey, lepas tu satu lagi yang tutup untuk DB Connect. Okey, DB Connect ni ada apa ni, pembuka kata dua, yang ni. Okey, tutup yang ni untuk ni okey, dan tanda koma lah, titik koma. Okey, kita dah buat query. Okey, seterusnya kita beritahu lagi if dia punya soal tanda dollar SQL. Okey, kita buka satu. Okey, nak print echo, nak beritahu kalau betul kita punya arahan ini, beritahu data peminjam berjaya disimpan ke jadual peminjam. Okey. Okey, lepas tu kita tutup. Kita tutup Lepas tu kita buka lagi S. Kita buka. Jika kita tak berjaya dia akan print. Untuk PHP dia guna echo untuk print Okey, koma, tulis dalam ni data peminjam gagal disimpan. Okey, lepas tu kita tutup yang kita buka ni tutup yang buka ni, tutup sini satu. Okey, yang ni kita tutup yang ni yang ni dah ada tutup, tinggal yang atas ni satu lagi. Okey, yang atas ni tutup tutup Okey, so kita dah selesai Okey, kita save. Okey, kita cuba run file ni.
So kita akan type localhost. Cuba run localhost. Nama localhost, nama kita. Okey. Pinjaman buku. Masuk peminjam. Ini kan file dari masuk peminjam. Okey, cuba enter. Okey. So di sini dia ada syntax error pada baris yang kedua. Line yang kedua, tengok balik file tadi. Okey, so ada syntax error. Maksudnya ada syntax error, ralat syntax pada baris yang kedua. Jika kita perhatikan baris yang kedua di sini ada 3 ni tutup. Yang ni yang mana ni? So kita kena buang satu lah. Okey, 2 saja. Ini tutup yang ni. Yang ni satu lagi. Yang ni lah 2 lah. Ini yang satu. Ini satu. So hanya 2. Okey, kita save. File save. Bila kita run semula, kita dapati tiada lagi apa-apa paparan dia kosong. Ini bermaksud atau cara ini telah berjaya menghubungkan kepada jadual peminjam di database pinjaman buku. Dan juga kerana kita belum lagi menghubungkan atau cara borang peminjam kepada atau cara masuk peminjam. Okey, kita tengok nota seterusnya. Menghubungkan atau cara PHP ke database jadual buku. So langkah sama juga. Buka notepad dan klik pada new file. Savekan file tersebut di folder yang sama tadi dengan pinjaman buku, iaitu dengan nama masuk buku. Okey, yang sama saja. Cikgu dah bagi coding di sini. Okey, kamu buat yang ni sampai siap. Cikgu nak pergi seterusnya kepada langkah yang ketiga. Okey, langkah yang ketiga. Bagaimana kita nak menghubungkan atau cara HTML ke atau cara PHP. Okey, yang pertama kita nak menghubungkan atau cara borang peminjam ke atau cara masuk peminjam. Okey. Yang pertama kita buka notepad plus dan klik the file dan klik open. Dan kita cari file borang peminjam PHP di folder XAMPP. Okey. Dengan nama folder pelajar iaitu pinjaman buku dan klik open. Seterusnya pada baris yang ketujuh ni, form action. Okey, kita masukkan nama masuk peminjam. Maksudnya di form ini, form action, kita masuk saja nama file masuk peminjam. Dan kita klik save. Okey, kita cuba. Kita klik open. Okey. Okey, dalam folder pinjaman buku, kita klik borang peminjam dan klik open. Okey. Dan pada action row yang ketujuh, kita masukkan di sini masuk peminjam dan kita klik save. Okey. Seterusnya kita test file ini. Kita buka browser. Okey, jadi kita
run file borang peminjam. Borang peminjam. Okey, klik enter. Okey, dah keluar ni. Dan kita masukkan satu data di sini ya. Katakan ID 1288, nama peminjam. Kita masukkan Aminah binti Ali. Telefonnya 013 987 6567. Dan kita klik tambah. Butang tambah. So ada kesilapan di sini. Sepatutnya dia akan pergi pada barang masuk peminjam. Okay, kita cek dulu. Okey, jadi file ini not found. Masuk peminjam. Okey, sebab apa? Sebab di sini kita lupa di action nombor 7 tadi kita hanya masuk peminjam, kita lupa letak .php. Okey. Kita run semula file ni. Kita save dan kita hanya reload. Kita masuk. Okey, kita masuk di sini borang peminjam .php. Okey, enter, masuk semula datanya. Okey, Aminah binti Ali, nama telefon. Okey, kita klik semula tambah peminjam. Okey, so sudah keluar di sini. Notice undefined index telefon peminjam in C. Okey, peminjam buku masuk peminjam line file. Data peminjam berjaya disimpan ke jadual peminjam. Okey, kita tengok semula tu cara masuk peminjam. Line file, telefon peminjam. Telefon peminjam. Di sini seperti ada jarak ni. Okey, sepatutnya kena dekat lah. Okey, kena dekat di sini. Tengok semula tu cara masuk peminjam. Okey, telefon peminjam di dekat. So di borang ini dia jauh tadi. Kita save semula. Kita pergi dekat borang peminjam. Kita enter. Kita masuk ada yang baru. 13457. Kita masuk maksudlah nombor yang baru. Katakan 10987. Nama peminjam Ali bin Bakar. Nombor telefon 0190981156. Okey, kita klik tambah. So dah berjaya. Data peminjam berjaya disimpan ke jadual peminjam. Okey, so kita cek pada localhost kita. Okey, cek pada localhost kita dalam data peminjam, dalam jadual peminjam. Okey, cuba tengok ada tak tadi. Yang ni yang mula-mula Aminah tadi dia tak masuk nombor telefon. Disebabkan ada error. Dia ada error dekat apa ni? Telefon. Okey. Okey, yang kedua dah masuk ni. Okey. Data yang kita bawa masuk tadi Ali bin Bakar. Okey, seterusnya sama juga untuk kita menghubungkan atau cara borang buku. Okey. Ke atau cara PHP masuk buku. Step yang sama je lah.
Okey, cuma di sini cikgu nak tunjukkan okey bagaimana bila dah berjaya ni kita nak buat satu button. Okey. Satu button supaya dia back semula ke borang peminjam. Dia back semula kepada borang peminjam. Okey, so dalam satu cara ini kita tambah sikit lah. Tambah button dalam satu cara untuk masuk peminjam. Okey. Kita tambah di atas ni untuk HTML. Okey. Ni untuk coding HTML. doc.type .type HTML. Tutup semula. So kita nak buat satu button di borang masuk, dia masuk peminjam supaya dia dapat kembali semula ke borang peminjam. HTML, tutup HTML. Okey. Okey, lepas tu kita masukkan head. Okey. Okey, tutup head tutup head. Okey, kita bagi title lah satu. Tekan title-nya title okey. Kembali ke menu borang peminjam. Okey, tutup title ini. Tutup Lepas tu kita masukkan body. Okey. Body Okey, masukkan body. Lepas tu kita akan gunakan form satu bawah body ni. Kita masukkan form kita gunakan form. Iaitu form action form action equal borang, dia akan kembalikan kepada borang peminjam .php. Okey, method equal post post post. Tutup okey. Okey. Maksudnya di sini yang ini yang tutup HTML body ni, yang tutup HTML body dan head ini
kita letakkan di bawah, kita cut yang ni, kita letakkan di bawah coding PHP. Maksudnya coding ni dia duduk di tengah, di dalam HTML tu. Okey, Ctrl V. Okey. So form juga kena tutup. Kita buka form, head, body. Okay, head tak perlu head. Head duduk dalam ni kat semula head dia mesti berada di sini. Okey. Kita tinggal head Head dia ada di sini. Okey. Head ni kita tutup Okey. Body HTML. Okey, satu lagi. Kita dah buka form ni, kita kena tutup sini Form. Tutup di sini. Right. So kita akan buat satu button Okey. Table row TR table row. Tutup table row. Okey, dalam table row ini kita masukkan table data DD, table data, iaitu input type input type equal submit dalam ni submit dan name dia equal submit, type submit, name dia submit lah. Okey, submit. Okey, dia punya value kita letak barang peminjam dia punya perkataan tu barang peminjam. Yang ni button tu namanya barang peminjam lah, value dia. Okey, ataupun kembali ke barang peminjam. Okey, kita tutup. Ini TD tutup table row. Tutup table row Okey, kita cuba. Sekejap cikgu cek sekali lagi. Head, title, head, body, tutup sini. Head yang ni, body tutup situ, HTML tutup situ, head tutup di sini, form kita tutup di sini. Semua dah ada. Okey, kita cuba, kita save kan file ni. Kat masuk peminjam save. Okey, lepas tu kita run semula. Kita run semula barang peminjam barang
borang peminjam. Tekan enter. Okay, jadi kita masuklah apa-apa pun. 78954. Okey, namanya Kasim bin Ali. Okey. Telefon peminjam 0174965434. Okey, kita klik tambah. Okey, data peminjam menjadi simpan ke jadwal peminjam. Kembali ke borang peminjam. Okey, ini yang kita buat tadi ya. Cuba kita klik. Okey, dia kembali. Cuba kita masuk lagi data dia. 98756. Peminjam Fatimah binti Jaafar. Okey, nombor telefon 0187645663. Okey, kita klik pada tambah. Okey, dia berjaya masuk dan dia dapat kembali semula. Okey, jadi ini coding ini hanya basic ya yang cikgu bagi. Jadi untuk kamu buat kerja projek tu kamu kena tambah lagi coding supaya form ini dia berada di tengah-tengah. Yang tu kita cerita kemudian nanti dalam tajuk CSS. Bagaimana kita nak mencantikkan lagi kita punya borang. Okey, seterusnya kita dah berjaya menghubungkan tu cara masuk peminjam tadi. Okey, yang ni borang peminjam ke atur cara PHP masuk peminjam. Dan untuk yang ni menghubungkan atur cara HTML borang buku dan PHP ke atur cara PHP masuk buku kamu buat sendiri ya. Dan kamu letak kamu tambah satu lagi coding untuk kita buat butang kembali ke borang buku. Okey. Dan seterusnya masukkan data melalui borang di HTML kita dah buat tadi. Okey. Okey, jika berjaya kita run kita browser type localhost semua sekali tu, isi data, dan jika berjaya data buku berjaya disimpan ataupun data peminjam. So data tersebut akan dipaparkan di kita punya database pinjaman buku. Okey, begitu juga dengan data borang peminjam. Okey. So kamu isilah data untuk borang peminjam dan juga untuk borang buku sebanyak 10 data. Okey. 10 data je guna. Okey, kita cek semula di sini yang kita buat tadi peminjam. Okey, dah ada penambahan di sini ya. Okey. Seterusnya okey, dah habis tajuk ni. So selamat mencuba semua. Semoga berjaya. So selepas ini kita akan pergi kepada tajuk T423.2.3.4 iaitu bagaimana kita nak memaparkan data yang kita masukkan dalam database kita ke paparan di HTML. Okey, untuk minggu depan kita akan buat coding untuk menghasilkan query untuk kita mendapatkan semula maklumat yang telah kita isi dalam tajuk 2.3.3. Kita akan paparkan di HTML. Okey, dekat itu saja, kita jumpa lagi.